Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang sentiasa menunaikan ibadah, mencari amal soleh sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan bincang satu tajuk, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, awwalu ma yasqutu minka inda mautika huwa ismuka. Dia kata benda yang pertama sekali yang jatuh daripada kamu adalah nama kamu ketika mana kamu mati. Ketika mana kita mati, nama kita jatuh. Lizalika, oleh sebab itulah, indama tamutu, ketika mana kamu mati, yaquluna anka ainal jassah, mereka akan bertanya, mana jenazah? Dia tak kata mana Datuk Rahmat, tak kan? Jadi maknanya perkara yang pertama sekali jatuh daripada kita adalah nama kita. Semasa kita mati, orang tak panggil nama tapi disuruh dengan ainal jassah, mana jenazah. Wala yunadunaka bismika, dan dia tak panggil nama kamu ketika mana dia tanya mana jenazah. Wa kadzalika indama yuriduna as-salata 'alaika, begitu juga ketika mana mereka nak menyembahyangkan kamu. Yaquluna, mereka berkata, uhdurul janazah. Okey, sila bawa jenazah ke depan. Dia tak kata sila bawa Datuk Rahmat ke depan, tak kan? Wala yunadunaka bismika, dan mereka tidak memanggil kamu dengan nama kamu, tapi mereka suruh datangkan jenazah. Wa indama yushri'una bidafnika yaquluna aqribul mayyit, dan ketika mana mereka mahu mengkebumikan kamu, mereka akan berkata sila buat turun jenazah, kan? Mereka tak kata sila buat turun Datuk Rahmat, tak ada, kan? Wala yunadunaka bismika, dan mereka tidak memanggil kamu dengan nama kamu. Itulah ketika mana saat kita mati. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita masih pada tajuk kita berkaitan dengan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebab baik kamu adalah orang yang baik amalan, panjang umurnya dan baik pula amalannya. Inna rajulan qal, ada seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Qal, Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Qal, lelaki tadi berkata pula, fa ayyun nasi syarr, siapakah manusia yang paling buruk, yang paling tak bagus, yang paling tak baik? Qal, Nabi kata, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, siapa yang panjang umurnya
tetapi buruk pula amalannya. Semakin tua semakin tak bagus. Tu maknanya kita tengok, kita akan bincang dalam malam ini dua situasi. Yang pertama, orang yang panjang umur tetapi baik amalannya. Yang kedua, orang yang panjang umur tetapi jahat pula dari segi amalannya. Ma minna min ahadin illa wa huwa yatamanna an yatula umruhu bisihhati wal afiyati wal rizqil wafir. Tidak ada di kalangan kita yang tidak ada di kalangan kita melainkan setiap kita ni mengharapkan umur yang panjang. Betul kan? Kalau orang tanya kita lah, agak-agak bila awak mati? Lama lagi kan? Maknanya dalam diri kita ni angan-angan nak panjang umur kan? Sedangkan kita tengok kawan-kawan kita dah yang sebaya dengan kita dah ramai yang dah meninggal dunia kan. Jadi ma minna min ahadin illa wa huwa yatamanna ayyatula umruhu. Memang kita ni kalau boleh nak panjang lagi, tak mati lagi kan. Okey. Bisihhati wal afiyati wal rizqil wafir. Sihat, afiah ni maknanya lebih kurang sihat dan mendapat rezeki yang banyak. Wa bainana man yatamanna an yatula umruhu liyastamti'a bid-dunya tulan wa urdan. Ada di kalangan kita ni, dia kata, orang yang mengharapkan umur yang panjang untuk dia nak merasai kenikmatan dunia senikmat-nikmatnya. Itulah kan. Ghayra mubalin bi amrin aw nahyin aw halalin aw haram, tanpa mengira perkara itu benda yang ma'ruf ataupun benda yang mungkar ataupun halal ataupun haram. Yang penting dia nak mengecapi keseronokan dunia. Macam kita tengok yang konsert Coldplay tengok sebut, maknanya setara tu kan, ada orang sempurna konsert tu dijadikan sebagai mas kahwin. Dia beli tiket untuk nak menonton konsert yang belah sebelah tu kan, yang LGBT tu, dia hadiahkan untuk bakal isteri dia sebagai mas kahwin. Masya Allah, teruknya manusia. Okay. Wa fi nafsihi an yatuba fi akhir umrihi. Dia kata tak apa, mula-mula ni kita seronok, kita warga ni kita, maknanya kita, tapi akhir sekali dia kata kita akan bertaubat juga kan. Masa kita nak mati nanti kita akan bertaubat. Hina yashba'u minad dunya wa tashba'u minhu. Ketika mana dia dah kenyang dengan dunia, ketika mana dia dah seronok dengan dunia, habis-habisan dah, dia kata tak apa, akhir nanti kita akan bertaubat kan. Betapa ramai orang yang mati tanpa sempat bertaubat. Fayahujja wa yaghsila zunubahu. Maka dia kata tak apa, masa kita umur 60 tahun nanti kita pergi haji, kita bertaubat, kita hapuskan dosa kita. Wa yalqallaha ala hali hasanatin tubaddighul jannah. Dan akhir sekali dia kata kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang baik dan Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga. Itu angan-angan manusia. Tetapi dia kata, man yastarsiluna khalfa hadhihi al-amniyata yumsihim syaitan anna an-nafsa idza maradat ala hubbi dunya. Tapi siapa yang ada cita-cita tersebut, maknanya masa muda dia nak buat maksiat semaksimum mungkin, nak seronok dengan dunia ni, tapi apabila tua nanti dia nak bertaubat, itu dia kata sebenarnya syaitan menjadikan dia ni lupa. Iza maradat ala hubbi dunya, apabila jiwa manusia dah terpaut dengan dunia, seronok dengan dunia, lalai dengan dunia, tak nampak akhirat, falaisa minas sahli an yatuba sahibuha wa yuslih. Maka bukan mudah untuk orang tersebut kembali menjadi orang baik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang tu dia memang semakin lama semakin hanyut, semakin lama semakin hanyut. Hatta yaral mauta fayuhaddisu nafsahu bitaubah walakin ba'da fawanil awan. Sehingga kadang-kadang kita tengok memang dia nampak depan dia ada orang mati, jiran dia mati, kawan dia mati, dia pun yaral mauta fayuhaddisu nafsa, maka dia cerita nak bertaubat, walakin ba'da fawatil awan, tapi dia kata dia akan bertaubat akan datanglah kan, bukan sekarang. Okay. Tulal umur allazi natamannahu li anfusina wa narjahu li abnaina.
Dia kata umur yang panjang ni memang kita nak. Macam saya sekarang umur 57 kan. Kalau boleh nak hidup lagi umur 70, 80, 90 kan. Maknanya memang tabiat manusia memang nak kalau boleh umur 70. Macam PMX kita tu dah 75 kan. PMX ada 75 maknanya, tapi sihat lagi. Dan kita mengharapkan anak-anak kita macam tu juga. Kalau boleh tak naklah mati dalam keadaan yang masih muda. Kalau boleh 70 tahun, 60 tahun. Laisa fi kulli al-ahwal khairan wa ni'mah. Dia kata umur yang panjang ni sebenarnya bukanlah merupakan satu kebaikan sangat kalau sekiranya tak kena caralah. Faqad yakunu niqmatan. Dia perkataan bahasa Arab. Ni'mah lawan dia niqmah. Qaf. Nikmat tu nikmat lah. Nikmat tu makna dia kecelakaan. Faqad yakunu niqmatan ala sahibihi. Kadang-kadang umur yang panjang itu menjadikan orang yang umur yang panjang itu mendapat kecelakaan. La yazdadu ma'a tawali syuhur wal awam illa waflah. Sebab apa? Sebab dia semakin lama semakin lalai dengan dunia, semakin seronok dengan dunia, semakin panjang umur semakin itu kan. Wala yazdadu qalbuhu illa qaswah. Tidak menambahkan jiwa dia kecuali bertambah keras. Bertambah keras. Wa iqbalan 'ala dunya, nak kepada dunia. Wa hirsan 'alaiha, tamak dunia. Wa munafasah fi mata'iha zail, dan perlu menumba untuk mencari dunia kan. Kadang-kadang kita tengok kenapa manusia ni bab dunia ni kejar sangat, tapi bab akhirat tak nampak. Itu masalah sekarang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. Kamu dapati bahawa ramai manusia ni rakus terhadap kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, dan di kalangan orang-orang yang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka mengharapkan kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Bayangkanlah 1000 tahun kan. Kita sekarang ni 60 dah rasa tua dah kan. Kali dia kalau hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Umur yang panjang sebenarnya tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab neraka, sebab mereka tak beriman. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Ta'ala Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi umur yang panjang kalau sekiranya disertai dengan amal soleh, okey. Tapi umur yang panjang kalau sekiranya disertai dengan golojoh terhadap dunia, maka Allah Ta'ala kata wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Umur yang panjang tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab. Okey. Asy-syaitanu la yafrahu bi niyyatin yanaqidu 'alaiha qalbu 'abdin min 'ibadillahi kafarhihi bi niyyatil istimta' bil umri fil ghaflah. Dia kata syaitan ini dia sangat gembira, dia sangat seronok kalau seseorang itu terpengaruh dengan dunia, mengharapkan umur yang panjang, terpesona dengan dunia, lalik dengan dunia, tak nampak akhirat. Tak adalah dia kata beri paling seronok bagi syaitan, benda tu dia nak. Kafarhihi bi niyyatil istimta' bil umri fil ghaflati 'anillahi wad daril akhirah. Kita ingat kepada hari akhirat. Wa ta'khiri taubati ila awakhiril umur, dan makna orang tu yang pertama dia lupa lalai terhadap Allah Ta'ala, dia tak nampak hari akhirat, dan dia menangguhkan taubat kepada umur yang sampai penghujung umur, angan-angan. Maknanya itu yang syaitan paling suka. Okey. Li'anna ar-rajim ya'lamu anna al-'abda mata kanat hadhihi niyyatuhu kana farisata sahlah liwasawisi syaitan wa imla'atihi. Kerana ar-rajim itu syaitan kan, yang direjam, dia tahu bahawa kalaulah itulah niat seseorang tu nak kepada dunia, lupa pada akhirat, maka mudahlah bagi dia nak masuk menguasai orang tadi, memberi was-was kepada orang tadi dan memenuhi cita-cita syaitan. Jadi apabila orang tu dia lupa kepada hari akhirat, kejar dunia, maka syaitan sebenarnya amat mudah mempengaruhinya.
Wa qalat lahu nafsuh, maka dia berkata kepada diri dia, la tasta'jil, kamu tak payah gaduh, kamu tak payah gopoh, kamu tak payah apa dipanggil tasta'jil ni, tak payah gopoh kan. Amamaka umrun tawil, dia kata depan kamu ni umur yang panjang, tak apa kan, tak apa, tak belajar agama pun tak apa, tak pergi masjid pun tak apa, tak baca Quran pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa, sebab umur ni panjang. Fala taghibanni bitaubatin taqtulani biha qabla al-awan, janganlah kamu terpengaruh dengan fala taghibanni bitaubatin taqtulani biha qabla al-awan wa hakaza hatta yamut al-qalbu. Maknanya dia mengharapkan supaya kita tak payahlah taubat lagi sekarang, boleh tangguh, sebab dia taubat ini penghujung umur kan. Begitulah matinya hati. Apabila hati dikuasai oleh syaitan, maka matilah jiwa. Wa yumsi sahibuhu min syirar al-khalq wa ab'adahum 'anillahi wa huwa la yadri. Dia orang tadi dia kata berjalan pagi, petang, siang, malam, menjadi makhluk yang paling teruk, yang paling jahat, dan mereka itu jauh daripada Allah Ta'ala dalam keadaan mereka tidak menyedari, sebab dikuasai oleh hawa nafsu dan juga syaitan. Fil hadis, dalam satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi syarr, siapakah manusia yang paling buruk? Faqal, maka Nabi kata, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Wa lihaza, oleh sebab itulah, fa inna syaitan qad yatamanna lil 'abdi an yatula umruhu wa yasilu ila arzulihi. Oleh sebab itulah syaitan ini dia memberi angan-angan kepada seseorang yang dikuasai itu, supaya orang ini mengharapkan umur yang panjang dan sampai kepada penghujung. Maknanya panjang sungguh umur dia, lagi lama, lagi panjang sampai kepada penghujungnya. Fayashmatu bihi wa huwa yufariqud dunya ala aswa'i hal. Orang yang dikuasai oleh syaitan ini, dia sentiasa inginkan dunia dan tidak nampak hari akhirat, tak nampak benda kebaikan. Akhir sekali dia meninggal dunia dalam keadaan yang aswa' hal, dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Wa ala ghairi ma kana al-'abdu yuqattitulah. Kita tengok tadi kan macam mana orang tu dia kata tak apa, akhir umur nanti kita bertaubatlah kan. Rupa-rupanya tak, rupa-rupanya dia semakin seronok dengan dunia, akhir sekali mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, dan bukan sebagaimana yang diharapkan. Pada penghujung nanti dia sempat bertaubat. Wa tablughu syamatah muntahahu hinama yaqulu syaitan lil 'abdi allazi ada'a umrahu inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Dia syaitan ni cerdik syaitan. Kenapa dikatakan cerdik? Dia dia goda manusia supaya manusia ni ikut dia, ikut jalan dia. Apabila manusia diikut cara dia kan, akhir sekali dia berkata, inni bari'un minka, aku berlepas diri daripada kamu di hari akhirat lah kan. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Maknanya syaitan ini jahat, dia ni dia goda manusia supaya manusia ni ikut jalan dia, ikut cara dia, ikut syaitan dia. Tapi apabila manusia dah ikut cara dia, maka dalam Quran sebutlah ni kan, dia kata inni bari'um mink, aku berlepas diri daripada kamu. Kenapa kamu ikut aku kan? Aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Dia takut juga kan, tapi dah di akhirat lah kan. Maknanya atas dunia dia goda manusia, tapi sebenarnya dia goda manusia, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ini dia mengajak pengikut dia supaya menjadi ahli neraka. Itulah syaitan. Wa yaumal qiyamah, dan ketika mana di hari kiamat, indama yus'alu man anfaqa umrahu fil lahwi wal la'ibi wasyahawat, ketika mana ditanya mereka yang tenggelam umur yang panjang itu dalam dalam kelalaian, dalam syahwat, dalam kemewahan dunia.
wa kana yuqattitu litaubati fi akhir umrihi, dari mengharapkan pada penghujung umur dia nanti dia sempat bertaubat. Kam labistum fil ardi adada sinin, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal sebenarnya di atas muka bumi. Sayakunu jawabuhu, jawapan yang berlaku, labisna yauman aw ba'da yaum. Dia sebenarnya kita tengok hari akhirat ni tak ada penghujung, memang lama sangat. Oleh sebab itulah jika dibandingkan dengan umur dunia, kan, dunia ni seolah-olah labisna yauman aw ba'da yaum, seolah-olah kami tinggal di dunia ni sehari ataupun separuh hari. Sebab akhirat tu tak ada penghujung, maknanya ilal abad, sampai bila-bila. Jadi umur di dunia yang singkat, yang pendek ini, labisna yauman aw ba'da yaum, maknanya kami tinggal di dunia hanya sekadar sehari ataupun separuh hari. Maknanya betapa singkatnya umur dunia. Fas'alil adin, tanyalah orang yang mengira. Memang betul, di hari akhirat memang kita menganggap dan kita melihat kehidupan dunia hanyalah terlalu singkat, sama ada sehari ataupun separuh hari, itu je. Okey. Wa ya'lamu ma'ahu Allahi al-abis anna al-amra qad husima wa yudriku annahu qasira umruhu wa nafsuhu. Jadi orang yang lalai tadi, orang yang alpa tadi, orang terpengaruh dengan dunia tadi, apabila dia telah mati, maka peluang dia telah pun tamat. Dan ketika itu dia melihat bahawa dia telah merugikan umur dia dan juga diri dia, kan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Mana semasa di dunia mereka tidak menolak hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terpesona dengan kehidupan dunia. Jadi orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Ala zalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang paling nyata. Dia kalau rugi dunia ni tak apa lagi, kan. Katakanlah orang tu dia nego, kan, rugi, kan. Lepas tu mari pula COVID baru ni, kan, tapi dia boleh bangkit balik. Tapi hari akhirat apabila dia rugi, tak ada dah peluang kali kedua untuk dia nak bangkit semula. Fi muqabil hadza, okey, bertentangan dengan apa yang kita sebutkan tadi, orang itu tadi, fa innal abda idza tafattana li nafsihi al-ammarah bis-su' wa 'arafa madakhil asy-syaitan ilaiha fa'aljamaha an hawaha wa aqamaha ala ta'atillahi fi ayyamis syabab was-sihhati wal afiyah. Kalau kita tengok tadi orang yang terpengaruh dengan dunia, itulah bendanya pengakhirannya adalah neraka. Maka dikata di sini lawan kepada orang tadi, fa innal 'abda idza tafattana li nafsi, maka seseorang yang cerdik, orang yang tahu kehidupan sebenar. Al-ammarah bis-su', dia tahu ini dia kan dipanggil nafsu, dia ada tiga, kan. Yang pertama al-nafsu al-ammarah bis-su', nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Yang kedua al-nafsu al-lawwamah, nafsu yang kadang-kadang kita buat baik, kadang-kadang kita buat jahat, baik pula, jahat pula. Dan yang ketiga al-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, kan. Jadi dia boleh beza, ini jiwa yang jahat ni. Wa arafa madakhil syaitan ilaiha, dan dia tahu cara syaitan nak goda manusia, dia tahu, kan. Fa'al jamaha an hawaha, maka dia pun lari. Wa aqamaha ala ta'atillah, maka dia pun beredar daripada syaitan tadi, dia pun berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok tuan-tuan sekalian, orang yang faham agama, orang yang belajar agama, dia tak sama dengan orang yang jahil agama. Orang yang belajar agama, faham agama, dia tahu ini jalan hidayah, ini jalan kebenaran, ini jalan syaitan. Fi ayyamis syabab was-sihhati wal afiyah, daripada muda lagi, semasa sihat lagi, semasa afiah lagi. Fa innaha ma'al fashali ba'da kulli muhawalatin wal khibah, walaupun dia ni
kadang-kadang dia gagal dalam membentuk manusia terbaik, tapi dia baiki diri dia. Dia gagal, dia baiki diri dia. Dia gagal, dia baiki diri dia. La yatulu bihal amru hatta tuz'ina bi sahibiha ala tariqis salah. Jadi kita tengok orang yang tak dilakukan, maknanya walaupun dia kadang-kadang kecundang, macam kita lah kan, kita tak sewak maksiat, tapi kadang-kadang terbuat juga kan, kita baiki diri kita kan. Maka dia kata akhir sekali dikatakan baiki, kita akan baiki wa tatahawwal min nafsi ammarah bisu ila nafsi lawamah, daripada dia dikuasai oleh jiwa yang jahat yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan, dia baiki diri dia menjadi jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua dia dipanggil an-nafsu al-lawamah, jiwa yang mencerca. Kita lah kan, kalau kita buat maksiat, kita cerca diri kita, buat pula aku ni buat maksiat, tu dipanggil jiwa lawamah. Jiwa lawamah ataupun nafsu lawamah lebih baik daripada nafsu al-ammarah bisu. Nafsu al-ammarah bisu di mana dia sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Jadi kita boleh ubah daripada nafsu al-ammarah bisu kepada an-nafsu al-lawamah. Sekalipun memang kita tak siwak maksiat, tapi terbuat kita bertaubat, dipanggil nafsu lawamah. Wa tusbihu sari'atan ila Allah Ta'ala, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bitibatin ragibatin am maksiatillah, dengan tabiat yang dia ni tak nak buat maksiat, ni dia bertaubatlah, kembali kepada Allah semula. Hatta law zallat, sekalipun dia kadang-kadang tergelincir, dia sepatutnya dia ni tak buat maksiat, tapi tiba-tiba lalulah orang perempuan seksi depan dia, terpandang wanita yang cantik kan, tergelincir bagaimana? Fa innaha la turdi zalal, dia sebenarnya, ya Allah, apalah aku ni, aku tak suka kepada zalal memang tergelincir tadi lah. Wala tadumu alaihi, tapi tak lama dia bertaubat kembali kan. Bal tash'uru bitiki wan nadami, bahkan dia rasa, Allah, apalah aku kita tengok perempuan tadi dan aku menyesal. Wa tusari'u ila al-'audati min qarib, maka dia pun kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat mungkin. Wahya halun law tala sahibiha umruhu, dan itulah keadaan kalau sekiranya umurnya panjang, dia macam itulah, maknanya kadang-kadang dia tergelincir, dia kembali, dia tergelincir, dia kembali, dan dia baiki diri menjadi manusia yang terbaik. Maka bayangkan kalau orang tu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, fa inna nafsahu tantahi bi an tusbiha nafsan mutmainnatan. Akhir sekali dia kata jiwa dia tadi tu, daripada yang pertama tadi an-nafsu al-ammarah bisu, maknanya dikuasai oleh nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, dibaiki diri dia menjadi an-nafsu al-lawamah, jiwa yang mencela diri dia. Dia buat dosa, dia cela, dia buat dosa, dia buat cela, dia bertaubat. Baiklah, dia sebenarnya nafsu al-lawamah ni kita lah kan. Kita memang sekali buat dosa kita pun bertaubat, itu dipanggil nafsu lawamah, cela diri kita. Akhir sekali dia kata kita boleh ubah daripada nafsu lawamah tadi kembali menjadi an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang bagus, jiwa yang tak suka kepada maksiat. Itu jiwa yang terbaik. Kan kita tengok dalam Quran sebut kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan yang redha dan diradai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Jadi kita boleh ubah sebenarnya daripada nafsu yang jahat kepada nafsu lawamah, kepada nafsu yang mutmainnah. Nafsu tu jiwa lah, kepada jiwa yang mutmainnah. Wa yumsil 'abdu min as'adin nas bi ayyamihi wa sanawatihi fi hadhihi dunya. Jadi orang yang baik tadi, dia boleh ubah menjadi kepada jiwa yang mutmainnah tadi, dia menjadi manusia yang paling bahagia di dunia sepanjang hayat dia. Hainama sa'alan nas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang ramai bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Qal, maka Nabi jawab,
man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Tadilah maknanya dia panjang umur tapi dia dikuasai oleh an-nafsu al-mutmainnah. Wa fi akhir lahzatihi min ad-dunya yalqal al-bisharah allati talama amila laha. Pada akhir kehidupan dia di dunia, dia mendapati al-bisharah. Al-bisharah makna dia berita gembira, allati talama amila laha. Sekalipun dia lama beramal, akhir sekali dia jumpa titik pengakhirannya adalah al-bisharah, kebahagiaan, berita gembira, iaitulah syurga. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, mana jiwa yang terbaik tu, jiwa yang tenang tu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan yang redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Boleh kan? Jadi sebenarnya kita ni sebenarnya mampu tak menjadikan jiwa kita ni jiwa mutmainnah? Mampu kan? Baiki diri dia sebenarnya dia boleh baiki untuk menjadi jiwa yang mutmainnah. Okey. Summa fil qabri, orang yang jiwa yang mutmainnah tadi, summa fil qabri, ketika mana dia berada dalam kubur, yaktihi amal salih, amal salih yang dia buat tu, dengan puasanya, dengan sembahyang jamaahnya, dengan dia datang ke kuliah-kuliahnya, dengan sedekahnya, dengan dibaca Qurannya, dengan qiyamul lailnya, dengan segala jenis nikah amal salih tadi tu, dalam kubur sebenarnya apa yang dalam hadis telah disebutlah, fi surati rajulin husnil wajhi. Amal soleh ni dia datang dalam bentuk lelaki berwajah manis. Amal soleh dalam satu hadis disebutlah, maknanya akulah amal soleh yang kamu buat semasa kamu berada di dunia dahulu. Kata kita disedekah kan. Jadi maknanya amalan sedekah tadi tu akan dapat membentuk lelaki yang husnul wajhi, jiwa wajah yang manis, datang jumpa kita, akulah amal soleh kamu yang kamu lakukan semasa di dunia. Tibur rih ala fi surati rajulin husnul wajhi, tibur rih maknanya bau yang sedap, bau harum, husni siap dan pakaian yang indah. Amal soleh ada dalam satu hadis sebut, memang betul. Maknanya betullah kita atas dunia ni, kita carilah amal soleh sebanyak mungkin. Sebab dia hadir dalam kubur nanti, dia datang jumpa kita, akulah amal soleh yang kamu kerjakan semasa di dunia. Okey. Fayaqulu lahu, maka amal soleh tadi berkata kepada si lelaki yang mati dalam keadaan husnul khatimah, yang kita katakan jiwa mutmainnah tadi, ya haza, wahai lelaki ini, abshir, berterimalah berita gembira, biridwanillahi wa jannatin fiha na'imun muqim, dengan mendapat keredaan Allah, dengan syurga yang dalamnya nikmat yang berpanjangan, yang tak ada putus-putus. Kalau kita atas dunia ni, sekali kalau kita sakit, kita demam kan, dalam syurga tak ada demam, tak ada sakit, tak ada, sihat sepanjang hayat sampai bila-bila kan. Fayaqulul abdu, maka lelaki tadi berkata, wa anta fabashsharakallahu bi khair, wahai kamu wahai amal soleh, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada kamu. Faman anta, siapa kamu sebenarnya? Liwajhika al-wajhu yubashshir bil khair, adakah wajah kamu itu wajah yang memberi berita gembira kepada kami? Fayaqulu, maka lelaki yang amal soleh tadi berkata balik, ana amalukas soleh, akulah amal soleh yang kamu kerjakan dahulu. Fa wallahi, demi Allah, ma alimta in kunta dasari'an fi atillahi bati'an an ma'siyatillahi fajazakallahu khairan. Demi Allah, kalaulah kamu tahu bahawa kamu ni segera melakukan taat kepada Allah
dan segera kamu jauhi diri daripada maksiat kepada Allah, maka jazakallahu khairan, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kamu. Jadi maknanya benda yang seperti ini akan berlaku dalam kubur. Percayalah. Maknanya orang yang amal soleh, itulah yang akan dia jumpa di dalam kubur nanti. Tulul umri ma'as salah, panjang umur bersama dengan baik amalan, ni'matun min ajalli ni'amillahi ala abdi. Ia merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar daripada nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya. Maknanya kita umur yang panjang tapi kita banyak melakukan amal soleh, itu sebenarnya nikmat yang terbesar. Ma yazdadu ma'a tawali ayyami umrihi illa qurban minallahi. Semakin lama, semakin tua, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin panjang umur, semakin banyak amal ibadat. Semakin tua, semakin banyak amal-amal soleh dikejar-kejar. Wa irghaman lisyaitan, dan semakin lama semakin menjauhkan diri daripada syaitan. Ujurus siyam wal qiyam was sadaqah wal ihsan tuzadu wa tudha'af. Pahala puasa sunat bertambah. Kan kita tengok macam mana orang berpuasa ni kan, satu hari berpuasa Allah Ta'ala menjarakkan diri daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wal qiyam, dan pahala mendirikan qiyamul lail, setiap malam bangun untuk bertahajud kan, bertambah-tambah. Was sadaqah, dan sedekah, sedekah orang ni. Wal ihsan, dan melakukan perkara kebaikan, tuzadu wa tudha'af, bertambah dan berkanda-kanda kerana umur yang panjang. Itu pentingnya umur yang panjang dan amal yang soleh. Fi kulli yawmin tuzadu amlakuhu minal qusur. Setiap hari bertambah pemilikan istana, bukan istana dunia, istana akhirat. Kan dia umurnya panjang kan, disertai dengan amal soleh kan. Dia sebenarnya kalau atas dunia ni orang kejar nak cari rumah yang banglo yang mewahan kan, tapi orang yang hasun amaluhu ni, orang yang baik amalnya ni, semakin hari semakin banyak ditambah kusur, maknanya dia tambah istana-istana dalam syurga. Wal amlak, itulah wal uyun, air apa dia panggil, air mata air kan, air mata air tu kan. Wal asjar, pokok-pokok. Wal anhar, sungai-sungai. Fil jannah, dia sedang bina. Sebenarnya kita nak bina rumah dalam syurga ni, kita kena bina semasa di dunia. Kita nak bina penempatan kita dalam syurga ni, kita kena bina di dunia kan. Wa tarfa'u darajatuhu hatta yaqtariba min darajatil ula. Maknanya dia, darjat dia ni, kedudukan dia ni, martabat dia ni semakin lama semakin dekat kepada darjat yang paling tinggi. An-nas aulahu yatanafasuna fi amlakid dunya wa ainihi ala amlakil akhirah. Kita tengok orang yang sekeliling dia pula duduk kejar pemilikan dunia, duduk kejar hartanah dunia, duduk kejar istana-istana dunia kan, dibandingkan dengan kejar terhadap pemilikan akhirat. Tapi orang yang cerdik, orang yang faham akhirat tu yang kekal abadi. Okay. Fi waqi'ina, apa yang berlaku pada situasi kita sekarang. Nara man hawlana man talat a'maruhum wa 'ashu 'uqudan tawilah. Ramai di kalangan kita ni yang panjang umur dia dan hidup berkurung-kurung lamanya. Lakinnaha talat bil lahthi khalfa dunya, tapi maknanya dunia yang dia kejar. Hatta innaka tara syekh fil 'aqd ats-tsamin wa bit-tasi' min umrihi. Kadang-kadang kita tengok orang dah tua, dah peringkat umur 80-an, 90-an, wa huwa la yazalu yarmaqu bi'ainihi an-nisa fi syari', tak jaga pandangan mata. Lalu je wanita yang cantik, mulalah pandang. Padahal umur dia dah 80, 90 kan, tak ada kesedaran. Okey. Yukhasimu aqaribahu, balah dengan adik-beradik. Wa jiranahu, balah dengan jiran.
fi mata'i dunya fi mata'i min ad-dunya qadi, kerana berebut harta dunia. Wa nara fil muqabil syuyukhan mubarakin, tapi dikata di sana ada orang tua yang diberkati hidup dia. Talat a'maruhum bil khairi, mereka diberkati. Yas'auna bainan nas fi dunyahum lakinna qulubahum zahidah fil mata'in sa'il, mereka hidup bersama dengan orang ramai semasa di dunia gini-gini, tetapi hati mereka hati yang zuhud terhadap dunia, dia nampak akhirat kan. InsyaAllah kan. Jadi maknanya kesimpulan lah boleh kita buat kisah atau hadis ini, maknanya khairukum man tala khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur dia dan baik pula amalan dia. Dia boleh nampak akhirat itulah. Dan orang yang terkeji adalah orang yang panjang umurnya tetapi tak nampak akhirat, nampak dunia. Mudah-mudahan kita nampak apa yang kita akan kerja, itulah akhirat. Sebab akhirat ni kekal abadi, manakala dunia adalah sementara je. Sementara kita hidup di dunia kita akan tinggal, tapi akhirat adalah kekal selama-lamanya kan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.